89. Salam tuan, bila nak main lagu Nama Rebuk Perkenal Capati? Saya dekat Alur Star. Saya dekat Alur Star ni. Di Alur Star. Rumah mak ayah saya. Lewat live memang saya live tengah malam pun. Saya start memang live saya awal pun pukul 11 malam. 10 malam tu habis awal lah tu. Kan. Tuan, saya dah buat kencing jantan. Ilmu semalam saya bagi tu. Macam mana? Okey. Awal anak-anak murid dah bagi report kat cikgu ni. Kan? Mana beg kuning? Tak ada beg kuning malam-malam ke? Pukul 12 malam tak ada beg kuning. Tuan, saya baru tengok video live tuan semalam, dah dapat tangkap ilmu tuan. Terbaik tuan. Alhamdulillah, semoga bahagia. Semoga bahagia. Siapa yang dapat live semalam tu, alhamdulillah. Assalamualaikum Tuan Fitri, sedap air beauty. Alhamdulillah, terima kasih Nurul Haiza. Cafe Al Beauty, air Al Beauty saya tu okey Rasa okey je. Mantap. Anak murid malam ni tajuk lain. Okey je kencing. Bagus. Okey, maksud dia anda steady lagi lah. Tuan, kencing jantan macam mana pula? Semalam. Ilmu semalam. Okey, apa dia ni? Tuan ni jika buatlah tengah malam ada ilmu lain pula nak usia. Tak tahulah. Tengoklah saudari Ida, apa-apa yang ada teringat tu saya bagilah. Kan? Saya bukannya banyak ilmu pun. Bila teringat saya bagi ya. Ada promo lagi tak Beauty? InsyaAllah ada. Jangan risau bab tu. Okay? Tuan, minyak kasar tak ada dah. Okay. Bang, tak boleh buka ke COD? Guys, mungkin anda tak tahu, saya punya barang-barang dekat TikTok Shop sekarang, semua ada COD. Kecuali minyak cenuai. Yang lain semua saya buka COD. Untuk bulan 2. Kepada yang tak tahulah, saya dah bagi tahu tu ya. Semua. Kecuali cenuai. Kenapa saya tak buka untuk cenuai? Kerana cenuai tu dia ada adab dia. Dan dia milik Tok Guru. Tok Guru tak bagi izin, saya tak buka. Barang lain saya buka. Okay. Semua barang saya yang ada kat TikTok Shop sekarang ni, tekan sini, pergi kat saya punya kedai, semua ada dah buka COD. Kecuali cenuai. Kan? Okay. Okay. Bang, saya tahan kencing biru muka saya bang. Sabar. Maksud dia belum anda punya latihan. Kata latihan tu belum mantap lagi. Tuan, yang kes kubur keluar air darah tu apa cerita sebenarnya? Saya tak tahu, saya tak tengok video-video tu. Saya tak tahu. Malam ni ilmu untuk orang bujang pula. Oh ya ke? Okey. Semalam untuk orang kahwin. Okey, hari ni orang bujang. Tanya. Orang bujang, tanya. Assalamualaikum Tuan. Ex-Captain 18 RMD hadir. Terkenang kena lanyak dengan geng Tuan semasa di Pulau Adar. Ya, saya minta maaf kalau waktu saya dekat Pulau Adar lu saya lanyak kasar sangat kan. Saya hanya memegang watak sebagai jurulatih saja waktu tu kan. Itu watak saya, itu amanah untuk saya. Memang saya belasah, memang saya lanyak orang kan, tak kira siapa. Bayangkanlah kalau anak raja pun saya belasah, apa lagi yang bukan anak raja. Okay? Saya minta maaf, benda tu hanyalah saya punya amanah dan juga watak saya waktu tu. Okay? Waktu kerja kita kerja, waktu main kita main. Okay? Kerja rumah yang cikgu bagi saya dah siapkan. Alhamdulillah hari pertama okey. Bagus harta koma. Macam mana? Markah bagus tak markah? Markah semalam yang saya bagi tu okey Kena tengok ke markah. Markah tu lulus tak lulus. Aduh. Tuan cerita pasal ni. Bagus. Terbaik. Okey guys. 40 baju, 40 slow. Who best tuan? Betul tak? Sebenarnya itu bertahap 1. Itu baru tahap 1. Patut kata orang itu ilmu darjah 1. Dia ada darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, lepas tu ambil UPSR. Ada.
Mana saya dapat benda ni? Guys, saya pun dulu jenuh pergi berguru tu, cari orang benda-benda macam tu. Memang saya berguru, memang betul-betul benda tu jadi. Yang 40 laju 40 belahan tu, itu bertahap 1 tu, itu berdarjah 1. Kalau darjah 1 pun kita dah steady, okay, kita boleh sambung pelajaran darjah 2. John Labu, salam. Tuan tak baca komen saya, tuan share lah cerita pasal mawas. John Labu, saya nak cerita apa pasal mawas? Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu nak cerita apa buat mawas. Saya bukan pernah tangkap dia haiwan tu pun, ataupun pernah sembelih dia ataupun pernah, saya tak pernah. Kan? Nampak macam tu je pun. Nak cerita lebih tak boleh. Okay. Itu pun ya tak ya. Tanya, betul ke kita tengok? Betul macam tu. Okay? Tak ada simpan dah hati sikit pun kena lanyak. Sebabkan latihan saya cekal dalam askar Melayu sehingga bersara. Alhamdulillah. Biasalah tu, kan? Sambung pengajian darjah 2. Mana? Boleh. Dia tak, kan saya cakap seminggu. Cikgu bagi kerja rumah tu seminggu. Hari Khamis minggu depan mungkin baru kalau semua dah okey, baru kita sambung pelajaran darjah 2 pula. Kan? Tuan, pengalaman tuan kalau jumpa ular dalam hutan, apa perlu kita buat selain dari lari? Janganlah lari. Janganlah lari. Betul tak? Kita usik-usik dia boleh lah. Dengan kayu lah. Kan? Miss Meme, jom couple tuan. Jom. Mimi Suhana, takut dengar abang cerita tentang tentera. Kenapa? Lepas rekrut markas latihan unit pertama sama. Oh ya, Alhamdulillah. Kalau macam tu, tuan cerita balik pasal embun jantan tu, saya terlambat masuk masa tu. Okey. Waalaikumsalam Alif. Waalaikumsalam kepada Ismun Jalamun. Okey, saya tak boleh nak baca semua komen, penat. Tuan, tips jumpa hantu. Belasah hantu tu balik. Betul. Maki dia. Baling batu kat dia. Baling kayu kat dia. Buat je tu. Dah ada berjengma depan mata. Bukan saya ajar. Sunnah bang. Bukan saya yang ajar benda tu. Bukan tu, betul ke Tuan Fitri ajar ni? Yelah, bukan saya ajar. Benda tu sunnah. Itu yang sebenarnya. Bukti sunnah ada. Semalam saya cerita panjang dah. Hadis riwayat mana. Orang Islam, itulah sunnah dia sebenar. Tuan, ulang kaji panas tapak kaki. Ulang kaji. Saya rasa semalam ilmu tu dah untuk rasa dah okey dah, bagi dah. Kan? Tentera kalau sorang-sorang jadi rainbow tak? Guys, tentera kalau duduk sorang-sorang, dia tak jadi rainbow guys. Dia jadi mat tidur. Dia bukan dia duduk sorang-sorang. Dia duduk sorang-sorang sekali tak tahu nak buat apa, dia lena. Itu kelebihan tentera. Tak percaya cuba tanya mana-mana tentera. Tentera ni, kalau dia duduk sorang-sorang, dia akan terlena. Cepat je terlena. Tak payah sorang-sorang. Duduk ramai-ramai atas terak, tengah panas pun boleh tidur. Itu peliknya askar ni, baik tentera darat, tentera laut, tentera udara. Sama je perangai. Tapi oleh kerana saya tentera darat, saya cakap pasal tentera darat je. Saya bekas, saya pesara kan. Saya orang dah pencit. Askar ni, baik daripada perebet sampai ke pegawai, dia naik je terak. Saya tak tahu ada mungkin ada jin ke, setan ke, hantu tidur ke dekat terak askar ni. Saya pun tak tahu. Tapi askar kalau dia naik saja terak, lepas keluar daripada camp, lepas daripada MP je, automatik dia boleh tidur. Walaupun belakang ni pagar besi. Kan dia sandar tu dekat terak tu belakang benda, walaupun bunyi canvas tu gedang-gedung, tapi dia boleh tidur. Tanyalah mana-mana perebet, mana-mana korporal, sarjan sampai ke pegawai. Saya pun tak tahu. Lepas tu askar ni saya tengok daripada kursus rekrut sampai ke kursus pegawai waran, sampai kursus pegawai, sampai kursus staff college pegawai, dia masuk kelas, tak kira kelas tu ada aircon ke, tak ada aircon ke apa ke, automatik dia akan tidur. Saya tahu, saya buat jurulatih Puladar tu. Dan buat jurulatih banyak tempat lah.
Masuk kelas mesti tidur. Tak faham. Walaupun semalam dah tidur puas dah. Tapi masuk kelas dia akan automatik. Dia ada dua benda. Naskah ni. Abang Semoya, tuan bacalah komen saya. Saya tengah baca ni. Tak larat nak baca, banyak sangat komen ni. Penat tak ada. Penat bohongnya. Terus orang saya beritahu. Tak adanya nak penat. Kan? Dia mesti tidur. Tu saya rasa lah. Ketika mereka mencipta terak askar tu, mungkin kat situ ada jin. Ada jin ke, ada apa-apa jampi ke. Sebab setiap kali askar naik, dia mesti tidur. Tanyalah mana askar. Kan? Kan? Sedangkan jarak dia dekat je. Tapi dia tetap tidur. Jurulatih membosankan kot? Tak. Jurulatih ni buat macam-macam. Kan? Lu waktu buat jurulatih, saya punya hukuman kepada orang yang tidur dalam kelas saya. Kan? Ada banyak jenis hukuman. Yang paling ringan, kau larilah. Lari keliling kelas. Keluar daripada kelas, berlari ke blok tu. Lepas berlari, masuk. Guys, dia masuk, tak sampai 10 minit saja dia lena balik. Kau pergi bilik air, pergi basuh muka. Dia pergi berlari. Dia duduk. Dia masuk balik, dah basuh muka ni. Boleh lena balik. Dia lena. Kau pergi basuh, kau basahkan daripada sampai ke pinggang. Kita suruh dia basahkan tau. Masuk bilik air, dengan pakai uniform tu, basahkan. Kita panggil separuh badan. Dia basah, baju loreng dia basah sampai ke pinggang. Guys, dia masuk kelas, dia tetap boleh tidur. Itu kelebihan. Itu kelebihan tentera. Itu saya pelik betul lah. Sampai tak tahu nak buat apa. Buatlah cerita lawak macam mana pun. Saya kena tidur juga. Basah 100%. Jangan basah 100%. Basah 100% confirm dia tidur. Lagi cepat. Sebab dia sejuk. Sedap. Sejuk. Memang dia tidur. Aduh. Suruhlah buat macam mana pun. Tuan, kami tim tinjau dari unit nak jumpa tuan. Kalau boleh nak minta ilmu, boleh ke tuan? Kami datang Kedah. Tok Hanalan. Tinjau mana? Tok Hanalan duduk tinjau mana sekarang? Tinjau ni ke? Kalau tinjau Pulau Adam, boleh, Mai? Tinjau unit mana? Sebab tinjau ni saya tak tahu anda unit mana. Tinjau tentera ke? Tinjau polis ke? Dan kalau nanti, Mai, nanti saya bagi apa benda saya boleh bagilah. Dalam live tak boleh bagi benda-benda macam tu. Tu government secret. Tuan, apa pandangan tuan tentang askar wataniah? Apa pandangan tuan tentang askar wataniah? Askar wataniah, askar wataniah ni sangatlah bagus. Cuma jujur saya bagi tahu, kerana dulu saya adalah adjutan Markas Regimen 513. Saya pernah buat adjutan Markas Regimen. Saya dapati bahawa orang-orang yang keluar daripada Palapis, kan, kalau keluar tu sampai 300 orang, yang lapor dekat siri 500 ni, orang panggil askar wataniah ni, kan, Allah boleh kira dengan jari. Jadi itu merupakan satu pembaziran yang sangat besar kepada negara. Dah 4 tahun dah kita belasah, dia lanyak, dia train dia dekat universiti awam. Kan? Lepas tu dah sampai hari pentauliahan dia pakai lieutenant muda askar wataniah tu. Tapi bila dia dah keluar, dah dapat ijazah dia semua, dia tak lapor. Ini masalahnya, kerajaan kita pun tak ambil tahu. Kan? Tapi waktu saya duduk MINDEF pun memang pening, tak boleh nak buat apa. AKS, pasukan simpanan pun tak boleh nak buat apa. Dia perlukan polisi daripada kerajaan yang mewajibkan orang-orang macam ni. Saya tahulah, saya adjutan Markas Regimen kot. Kan? Adjutan Markas Regimen 513 yang menjaga seluruh negeri Kedah. Agak-agak berapa ramai anak Kedah yang ada tauliah lieutenant muda askar wataniah? 1000. Tapi diorang tak lapor. Okey. Dia tak lapor. Malah waktu saya jadi SO2 latih oplat, saya SO2 latih oplat Markas Darat. PS2 latih. 2 tahun saya buat PS2 latih. Lagilah saya masak benda ni semua. Saya tahu. Kan? Tapi itulah, itu satu kerugian yang sangat besar kepada kerajaan dan kepada tentera dah tentu. Kan?
Orang tak lapor, tak datang. Kan? Salah. So dekat mana silapnya? Sebab tu saya lagi suka buat macam negara luar tu, national service. Tak payah penting, tak payah pening-pening. Cukup umur kamu, cukup kamu punya syarat, masuk, bekerja terus dalam ni selama 2 tahun, keluar. Kan? Nak kerja apa, kerja. Tapi national service kena buat betul-betul. Macam mana Singapura buat, macam mana Amerika, Korea Selatan buat. So banyak negara buat lah. Buat macam tu lah. That is the best lah. TK kena ambil tindakan ke? TK tak boleh buat apa? Tak kena ambil tindakan? Tak kena ambil tindakan pun. Tak kena ambil tindakan pun. Nak ambil tindakan apa? Tak ada. Okay, itu masalah besar sangat. Lepas tu bila orang tanya pasal saya pasal wataniah, tu pendapat saya. Bab peringkat bawahan tak ada masalah. Bab nak ambil prebet, lance corporal, nak ambil peringkat bawahan tak ada masalah, insya-Allah. Tengok negeri lah. Macam negeri Kedah tak ada masalah. Negeri Kedah ni beramai orang semangat pejuang. Kan? Tawar je, okey, pembukaan kepada siapa nak masuk askar wataniah. Ramai orang akan masuk. Saya tahu. Kan? Saya tahu macam negeri Kedah, negeri Kelantan, tak ada masalah lah kalau bab wataniah ni. Sabah, tak pernah ada masalah benda macam tu. Saya tahu. Tapi negeri-negeri yang dekat-dekat dengan bandar tu mungkin masalah sikit lah. Kan? Untuk wataniah. Saya tahu. Orang bandar, dia punya patriotik tu tak kuat. Kan? Buatlah iklan untuk panggil orang pengambilan terbuka askar wataniah. Datang 2-3 kerat dah. Saya tahu orang bandar memang dia bukan ada patriotik sangat. Kan? Dia fikir duit je. Dia tak fikir benda lain. Lepas itulah saya cakap, korang doa kuat sikit supaya saya jadi Menteri Pertahanan. Saya tahulah nak buat apa. Waktu ni kita up diri sendiri, ya kan? Bila lagi? Korang jangan ingat saya jadi Menteri Pertahanan, saya tak buat live. Saya buat live juga macam ni juga. Kan? Tapi waktu saya buat live tu confirm lah ada cyber trooper akan maki Supasanah. Kan? Cyber trooper memang lah. Sebab orang politik kan, dia mesti orang, ini orang biasa. Kan? Okay? Tak mari baling dah ke? InsyaAllah. Mari. Undur diri tuan. Besok pagi hari sila. Saya pun malam ni ada ni. Sarawak pun betul. Majoriti askar Malaysia, Kedah, Kelantan, Sabah, Sarawak. Sangat betul. Kedah, Kelantan, Sabah, Sarawak. Tu je. Majoriti. Kan? Maaf sebut tuan, ni pun baru dengar dari orang tua juga. Zaman sekarang nak cari orang berilmu, cari di Kedah. Oh ya ke? InsyaAllah. Boleh. Razi Rukimin, hai, Assalamualaikum tuan. Hilang semalam tunggu live tuan. Oh, semalam ada. Semalam kan saya buat live tengah malam. Osman Kiti, tuan, betul ke kekuatan komando bersamaan dengan beberapa anggota darat lain? Tak betul. Anggota komando tu pun makan nasi juga. Kita pun makan nasi. Tak ada, saya tak pernah tengok lagi dalam dekat dewan makan atau tempat makan kem komando, dia bagi besi ke kayu ke makan. Tak ada. Screwdriver ke, tak ada. Diorang tetap makan nasi, lauk yang sama, kan? Apa semua pun sama je. Yang membezakan dia adalah dia punya training dan mental. Dia punya skill dan mental. Itu yang membezakan dia. Kekuatan dia sama je. Kena gigit nyamuk pun tembus. Jangan risau. Dia tak ada kebot, tak ada kebal. Cuma dia punya beza dia adalah kalau kita kena gigit nyamuk pun kita tepis. Pedih. Dia mungkin kena gigit nyamuk, dia kan, dia kena gigit nyamuk tu akan minta maaf dengan dia. Contohlah. Nyamuk tu nak gigit, alamak, ini darah komando lah. Sorry bang. Salah darah, dia kata. Dia kita cepat leh. Macam tu. Okey. Penang jarang sangat jumpa, tapi yang ada sekarang mesti anak hantu punya tu maksud saya. Aduh. Askar wataniah lasak tak
tuan latihan dia. Askar Wataniah ni kalau macam C500 tu dia tak lasak. Dia sebagai latihan macam kata orang pengenalan kepada tentera, introduction kepada tentera sebenar. Tapi dia punya keupayaan, skill dia pun basic soldering tetap diajar. Basic soldering. Okay, maksud dia tu. So memang tetap diajar. Itu normal. Kan? Cuma kalau Askar Wataniah ni, kalau yang saya sukanya, Askar Wataniah ni banyak yang saya lah secara personal lah. Askar Wataniah ni saya suka kerana semangat mereka. Itu yang pertama. Hujung minggu je sanggup datang daripada pagi sampai ke petang. Kan, sain-sain, besok balik, besok datang lagi. Semangat diorang. Weekend tu, sanggup korbankan weekend tu. Yang kedua, saya suka pasal Askar Wataniah ni sebab banyak awet-awet yang cantik-cantik dalam tu. Saya cakap terang, betul tu. Banyak awet-awet muda, cantik-cantik kan. Kadang-kadang yang single mom, single mother. Memang ramai cantik-cantik. Saya pun suka. Itu menarik perhatian saya lah. Ini kisah waktu saya jadi adjutant. Tapi waktu tu saya adjutant kan. Nak kata apa? Saya tengok je lah. Saya hanya mampu tengok je. Mampu tengok je lah. Nak buat apa lagi? Tengok je lah. Kan? Kan? Jadi kalau geng-geng lelaki tu yang kata nak cari jodoh tu, bolehlah masuk Askar Wataniah. Nanti sambil-sambil tu kata orang sambil menyelam minum air, sambil minum air tangkap ikan. Kan? Betul tak saya cakap? Saya cakap benda betul. Okey. Cik buah puteri tu susah tak nak cari. Kena cari dulu. Datang fitik tuan, tak apa, fitik pun fitik lah. Kalau fitik tu maksud dia tak cukup latihan dah tu. Betul tuan, camp tu dah macam rumah pertama dari rumah kat luar. Okey. Kena minum Island Semi dulu, kopi Island Semi. Jawapan jujur, betul. Saya cakap jawapan jujur sebab saya tahu. Saya adjutant makan regimen kot. Dulu. Okay? Okay, Mimi Johari, RSD tu apa tuan? Anak saya umur 6 tahun kata dia nak jadi RSD. RSD tu adalah regimen semboyan diraja. Semboyan ni ataupun kalau dalam bahasa Inggerisnya Royal Signal Corps. Okay, Signal Corps ni dia ada pecahan-pecahan dia. Dia ada nama semboyan. Semboyan ni tonton. Itu maksud dia komunikasi. Okay, dulu semboyan hanyalah hello satu dari sini 0 Bravo kan hello mereka mengaturkan gelombang frekuensi tu untuk hubungan jarak jauh. Tapi sekarang ni dah sampai tahap digital. Dulu dalam hutan tak ada bateri, macam mana kita nak call berpuluh-puluh kilometer, ratus kilometer dengan cam kita. So kita akan campak dipole antena, lepas tu kita akan guna macam satu dynamo. Dynamo tu dia panggil anak gajah. Dia pusing. Sambil dia pusing tu cakap, hello 3 di sini 0 Bravo. Hello 0 Bravo di sini 3 calin 1 calin. Hello lapor ganti macam tu. Dan waktu saya zaman sekarang lah, sekarang dia dah ada sampai tahap cyber. Dia dah ada grup untuk cyber, untuk apa semua. Dia dah banyak dah. Dia punya spektrum kerja dia dah banyak. Dulu simple je. Semboyan ni ataupun bagi signal ni simple je. Sekarang dia dah banyak dah. Dia ada banyak spektrum dia bercabang-cabang dia punya penugasan dia. Tu RSD, okay? RSD. Kalau bila pangkat dia naik macam sarjan ni, kita tak panggil dia sarjan, kita panggil yeoman. Yeoman kan, dia lain. Okay, dia orang bidang mereka communication. Okay. Berbagai-bagai jenis komunikasi, daripada kecil-kecil, daripada wire apa dia panggil, astagfirullahalazim, field line tu, line medan tu yang tanam dalam tanah tu, ada hello macam ni, sampai ke tahap spektrum yang lebih tinggi. Sekarang dah guna satellite lah apa semua dia kena belajar daripada asas paling rendah sampai ke atas. Okay.
Kau risik diraja macam mana tuan? Kau risik diraja, macam mana anda nak merisik anak dara tu, kau risik diraja lah. Kan? Cuma kau risik diraja ni dia berbeza. Dia, kau risik ni dia ada pecahan-pecahan dia. Okay? Kalau anda tengok dalam mudah, kalau anda tahu macam polis, dia ada D, dia ada E. Okay? Kalau macam risik ni dia straightforward. Dia lebih senang je. Risik 1, risik 2, risik 3, risik 4, risik 5, risik 6. Risik 1 untuk apa, risik 2 untuk ni, risik 1 untuk apa, risik ni risik untuk medan, ni untuk risik ni. Itu risik. Kan? Risik mengumpulkan maklumat, mentafsir maklumat, memberi maklumat, memutar belikkan maklumat. Semua tu kerja dia lah. Kan? Dia macam CIA punya kerja. Tu risik tu. Itulah risik. Simple je. Kan. Okey. Tuan, apa bidang tugas MP? MP banyak. Military Police ni banyak. Military Police pula dia ada cabang dia. Okey, cuma MP ni MP seperti mana polis tengok SB, polis biasa tengok SB. Sama juga dengan askar tengok risik. Polis dia memang benci kat SB. Saya tahu lah. Kan? Polis biasa dia memang tengok SB je menyampah, dia tak mau gang. Sama askar tak boleh tengok MP. Dia tengok MP dia tak boleh. Walaupun dia tak buat salah. Kan? Dia memang macam tu. Kan? Itu nasib lah. Kan? Itu normal lah. MP tu kau polis tentera. Kau polis tentera ni mereka menguatkuasakan disiplin. Satu. Tapi ramai orang tak tahu mereka juga yang mengawal sasaran-sasaran penting. Mengawal instalasi-instalasi utama. Bukan saja mat orang tetapi barang. Ini kepakaran mereka. Okey. Yang anda kata cari salah tu macam itu macam CPK, cawangan penyiasatan khas apa semua. Mereka ada CPK, mereka ada DKM, Detachment Keselamatan Medan, mereka ada dan kalau anda nak tahu, MP memang bekerja rapat dengan jabatan-jabatan penguatkuasa lain seperti polis, AADK, seperti banyaklah. Tu. Okay. So macam itulah. Dia memang bekerja rapat dengan tu. Okay. MP ada kuasa tahan awam ke? Dia tahan di dalam kompaun tentera satu, ataupun yang melibatkan Akta Angkatan Tentera boleh. Okey. Tu. Kalau melibatkan dalam Akta Angkatan Tentera tu, Akta Angkatan Tentera ni yang dah digazetkan tu, kalau ada orang awam yang melaksanakan sebagai contoh memakai pakaian menyamar sebagai tentera atau macam ni, boleh tangkap. Okey. Mereka boleh cas, mereka ada cas mereka ada mahkamah tentera sendiri apa semua. Tapi dia ada bidang-bidang kuasa tertentu lah. Bidang-bidang kuasa tertentu. Yang tu cerita lain, itu dah mendalam dah. Itu dah mendalam dah. So secara ringkasnya mereka adalah polis dalam tentera. Okey. Amirul 8591. Ya Amirul. Assalamualaikum tuan, boleh cerita pasukan yang gabung 3 cabang komando ATM bertugas satu tim? Okey, itu nama sekarang ni JASOK lah, ataupun BPOPKP. Saya pun tak ingat lah. Saya bagi idea tu dulu. Kan? Itulah dia. Dia macam ni tau guys. Anda boleh bayang tak? Ada 3 orang, 3 jenis manusia yang setiap satu ni semua ada perangai sendiri. Setiap satu ni ada SOP sendiri. Setiap satu ni ada kod-kod tersendiri. Setiap satu ni ada style-style tersendiri. Kita nak gabungkan, dah 3-3 ni kerah kepala. Dan kita nak gabungkan dia menjadi satu. Anda rasa senang ke susah kerja tu?
Pening tu tak? Pening. Pening tu tak? Alhamdulillah atas kuasa Allah, ilham yang Allah bagi, alhamdulillah saya salah seorang orang yang telah waktu tu yang telah mengeluarkan idea dan juga membentuk benda tu menjadikan realiti. Memang sangat susah. Macam saya beritahu lah, anda boleh bayang tak, 3 cabang, ada 3 kepala, ada 3 perangai, ada 3 jenis, 3 ego tersendiri, ada 3 style tersendiri, ada 3 dia punya kod-kod bahasa tersendiri, SOP tersendiri, nak gabungkan jadi satu. Pening. Kan? Pening. Tak mudah. Sebaiklah datang askar Melayu bongok macam saya ni, kan, tolong fikirkan kejap. Kan? Fikirkan kejap, minta ilham ke Allah, Allah bagi ilham, dapatlah satu idea, bentangkan, benda tu jadi, alhamdulillah, kan? Tu je cerita dia. Tak payah pening-pening, kan? Alhamdulillah boleh buat kerja sama-sama. Tuan, TLDM boleh berjambang ke tuan? Saya pernah bertanya kawan-kawan saya yang tentera laut. Dia rupanya, dia ada orang yang ada jambang dalam tentera laut tu, dia punya surat kebenaran tau. Dia bukan semua orang tak boleh. Dia ada syarat-syarat dia. Kamu nak berjambang mesti macam ni. Saiz dia kena macam ni. Dia punya ukuran dia macam ni, tak boleh lebih macam ni. Macam ni. Dia betul. Kalau tak elok, kamu kena buang. TLDM saja. Kalau untuk yang lain macam tentera tu, kecuali Sing lah, yang berbangsa Sing kan, agama Sikh tu, itu lain. Itu kerana keagamaan. Tapi kalau macam yang untuk yang normal ni, untuk yang ada jambang ni, dia memang ada special. Tu untuk TLDM. Ensof ke tuan? Ensof waktu nak bubarkan Ensof dan nak masukkan tu, waktu tu lah, dululah, mana tahu, mana kita tahu. Sekarang dah pencen dah, malah fikir dah benda macam tu. Tuan, KOD ni macam mana skop tugas dia? Okey, KOD, Koordinan Diraja. Koordinan Diraja pun nama apa, ordinan. Kan? Ordinan ni sebenarnya bahasa orang panggil logistik. Kan? Tapi dia sebenarnya bukan bab logistik sangat tau. Okay? Logistik tu hanya part. Ordinan ni dulu ni dia adalah supply dan pakar-pakar bab peluru dan bom. Kita sebab tentera kita kecil. Kerana sebab itu kita punya KOD ni tak nampak sangat fungsi dia. Sedangkan kalau kita pergi kepada negara-negara luar, saya kadet kat New Zealand, waktu saya kat kadet, kami kat sana memang kami buat kajian tentang peperangan dunia ni. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Korea, perang ni, Falkland War, apa semua kita tengok. Sebagai satu ketumbukan tentera ataupun satu tentera yang sangat-sangat bagus untuk melaksanakan peperangan, dia punya konsep tu kena lain. Okey, konsep yang saya nampak, kalau di luar negara, logistic man 3 person equal as 1 infantryman. Tak macam kita. Kita ni terbalik. Kita ni 3 infantryman dibantu oleh 1 logistic man. Sebenarnya, yang waktu mereka boleh sustain perang lama kerana mereka tak perlukan infanteri yang ramai kat depan. Mereka perlukan logistik yang kuat ramai. Sebab itu, koordinan, macam anda sebut tadi, MP, Wataniyah, anda dah sebut tadi tu. Perkhidmatan, logistik dia kena kuat 3 kali ganda kepada seorang infanteri. Sebagai contoh, kalau seorang infanteri ni, seorang orang komando ni kat depan ni, infanteri ni, dia perlukan 3 pasang baju yang dipegang oleh belakang ni. Saya faham tak maksud dia? 3 layer belakang dia. Dia punya logistik untuk bantu seorang saja. Bukan macam sekarang ni. Ada satu benda, baju, nak kena kongsi dengan 3 orang.
Saya bagi analogi itulah. Ha. Okey. Yang tu. Tu pada ordnance ni sebenarnya dia pergi pada logistik dalam semua segi. Okey? Oyen gaduh tuan, biar dia gaduh. Dia gaduh lebih-lebih nanti saya sembelih. JJK risikan pun ada bela rambut jambang masa op penyamaran kan tuan. Itu kisah-kisah tahun 1960-an, 70-an tu macam tu lah. 80-an, macam tu lah. Zaman sekarang ni, kalau zaman dulu, zaman waktu komunis, ya betul. Dia punya perisikan kita ni, pantang nama risik ke, apa ke, tak kisahlah askar ke polis, rambut panjang. Buat pura-pura macam orang gila. Kan? Misai serabai. Kan? Konon-kononnya lah. Semua orang tahu kisah tu. Yalah, benda tu berlaku tahun 70-an, 80-an, 60-an. Zaman sekarang, perisikan tak buat kerja-kerja macam tu. Okay. Zaman sekarang ni, bila seseorang tu buat risikan, they are very smart punya perisikan. Jarang dah anda nak jumpa polis ataupun yang rambut panjang, kan, buat macam tu. Tak ada. Dia jadi smart. Anda tengok, kau tak sangka. Tengok dia, nampak macam budak sekolah, macam budak universiti, muka nerd je. Tapi rupanya komando. Muka nerd je. Muka macam bodoh. Pakcik, macam bodoh je lah. Rupanya dia lieutenant, komando. Style tu dah berubah. Buat risikan, kan? Zaman dulu je lah. Buat pura-pura jadi orang gila. Dekat tengah bandar. Itu zaman 60-an punya cerita, bolehlah sembang. Zaman sekarang dia tahu tak. Kita susahlah nak jumpa benda-benda macam tu dah. Itu menjadi kata orang ni kisah-kisah kenangan lama bolehlah. Okay. Zaman sekarang ni tak. Anda takkan sangka. Itu yang best tu. Nampak macam apa ni, geng-geng motor besar kan. Rupanya tim ni tim special daripada polis ke tentera ke komando macam tu. Atau anda nampak dia tengah main golf bergaya. Anda tak tahu dia siapa. Jom lain. Lain. Penyamaran zaman sekarang ni dia ikut zaman. Kan? Sebab sekarang asal orang gila semua ingat special branch. Itulah masalahnya. Itu kisah lama. Tak ada masanya kan, kalau special branch ke atau ATCK nak jadi orang gila je. Benda tu betul. Benda tu dah tak relevan dah. Kan? Dah tak relevan dah. Dulu relevan. Okay. Betul, ada jadi pemilik warung kopi, ada jadi tu, betul? Okay. Itulah kisah-kisah dulu. Okay. So kita kena buka sikit fikiran kita tu kan. Itu jadikan benda-benda kita pernah dengar sebelum ni, jadikan benda tu sebagai memori. Itu semua memori zaman dulu. Okay. Haris Syafiq, salam tuan, dalam askar ada diajar cara bersuci istinja kalau dalam operasi. Itu standard. Itu memang kod agama Angkatan Tentera akan ajar cara simple. Itu mesti. Itu fardu ain. Setiap dalam tentera ni dia ada setiap 3 bulan dia panggil ujian fardu ain. Sepatutnya lah setiap 3 bulan. Tapi kalau dah sibuk sangat tu dia akan buat 6 bulan sekali. Penggal, dia patutnya ada penggal pertama, penggal kedua. Kan? Sama dia sekali dengan UKKI. Ujian kemahiran individu. Okay, UKKI. Dah lupa dah, saya dah pencet 4 tahun dah. Saya ingat-ingat lupa je.
Tuan, macam mana nak pandai berenang? Kena belajar sahabat, tak ada cara lain. Kan? Veteran ATM hadir support. Oh, thank you. Last cerita tuan. Cerita saya pun tak nak lama-lama tau, sebab saya besok pagi ni nak anak saya nak masuk sekolah agama, jadi dia ada temuduga kat sini pula, temuduga kat sini. Dekat sekolah menengah agama di sini. Jadi doakanlah anak saya, anak-anak lelaki saya tu, kan. InsyaAllah harap-harapnya beliau dapat lah, kan, masuk ke sekolah agama tu. Kan. Ramai pemilihan sekarang ni nak masuk sekolah agama susah. Tak macam dulu. Mungkin sekolah tu nak ambil dalam 40 orang je, tapi yang datang temuduga 400 orang. Zaman sekarang kan. Baguslah, maksudnya ramai ibu bapa dan juga anak-anak muda dah sedar pentingnya ilmu fardu ain, ilmu agama, sekurang-kurangnya tapak asas agama tu kena ada dalam badan. Alhamdulillah lah. Tapi memang betul lah, nak masuk dia tak macam waktu zaman saya dulu. Zaman saya sekolah dulu hanya sekolah-sekolah tertentu je. Saya kesian lah dengan generasi yang ada sekarang ni. Dan saya akan kesian pada generasi yang akan datang. Kita punya anak-anak dan cucu kita. Kepada dalam live saya ni yang ada berumur 20 tahun, 30 tahun, saya cakap terang, saya kesian dengan anda. Saya cakap terang. Zaman anda adalah zaman saingan yang sangat tough. Zaman saingan yang sangat tough. Tak payah, saya bagi contoh mudah lah. Nak mengorat awet pun punya saingan tu lain. Dulu kita nak mengorat awet, kita mengorat awet sebelah kelas je. Kalau kita sekolah menengah, kelas sebelah je. Kan? Kalau kita punya saingan kita pun mungkin ada jantan dekat kelas ataupun ada budak seorang dua lagi. Itu je kesaingan kita nak dapat awet tu. Okay? Itu je. Zaman sekarang nak ngorat satu awet, saingan dia bukan lagi dalam sekolah yang sama, bukan lagi dalam kelas yang sama. Tak. Dekat social media ni orang lain ngorat dia, kat social media ni orang lain ngorat dia, orang ni macam ni, dekat rumah lagi, dekat itu lagi, kat ini lagi, memang. Jadi kita ni sebagai lelaki ni nak memang susah. Sebab tu saya simpati dengan orang-orang yang zaman sekarang ni, yang umur belasan tahun, 20 tahun, awal 30-an. Saingan anda memang hebat. Itu saya cakap bab ngorat. Saya belum cerita lagi bab kerja. Belum cerita lagi bab memang susah lah. Saya cakap saingan korang ni lain macam. Yang generasi saya tak rasa. Generasi saya pandai marah korang, pandai komplain pada korang je. Tapi generasi saya tak rasa. Generasi saya dulu nak masuk sekolah sampai berlambat kot. Ni generasi sekarang ni, saya baru ni, saya pergi kat sekolah, kan, dekat macam Bandar Putrajaya ataupun sekolah mana yang, sekolah-sekolah dekat, bukan tengah bandar pun, sekolah pinggir bandar je pun. Saya tak sangka, satu darjah tu, contoh darjah 1. Guys, darjah 1 ada 13 kelas, guys. Darjah 1 ada 13 kelas. Macam mana mereka nak dapatkan best of the best? Nampak tak saingan dia? Macam mana mereka nak mereka ni nak bersaing untuk jadi siapa wakil sukan sekolah, wakil sukan rumah pun. Macam mana? Susah. Dulu zaman saya, darjah 1 adalah 3 kelas. Itu pun habis ramai tu. 3 kelas. Satu kelas pun tak ramai. 20 orang, 25 orang. Satu kelas. Sekarang ni, dah lah ada 13 kelas. Darjah 1 ada 13 kelas. Dah lah 13 kelas. Setiap kelas 40 orang. Tepuk dahi saya. Saya bukan tengok tu. Saya boleh nampak betapa padatnya saingan yang akan berlaku pada masa depan. Di sekolah saja mereka sudah tertekan. Apa lagi mereka di depan? Macam mana nak buat tu? Macam mana kita nak buat? Benda ni generasi saya tak rasa. Generasi abang-abang kakak saya pun tak rasa. Tapi generasi ni sedang dirasa oleh anda. Sebab tu saya tak setuju orang marah. Apalah budak-budak muda sekarang lembek. Tapi yang kau tak rasa dia punya hidup macam mana kau nak tahu? Kita tak selami apa yang mereka lalui. Yang lepas tu saya tengoklah ada influencer marah, apa ni korang ni laki lembek lah, apalah itu, tak ada saingan. Macam mana ada saingan?
Kalau kita sendiri duduk dalam tu pun kita tak boleh. Faham tak? Batu saya tu, cuma tu saya pernah nasihat, saya terbayang tadi tu, waktu saya di jalan kat tepi sawah, saya terbayang. Saya kata macam mana nanti anak-anak aku membesar dan cucu-cucu aku nanti. Apa nasihat terbaik saya boleh bagi adalah kepada generasi-generasi adik-adik yang ada dalam ni, yang umur belasan tahun, umur 20-an, awal 30-an, jangan bersaing dengan orang. Itu je nasihat terbaik saya. Nasihat terbaik saya, jangan, anda punya generasi ni, anda jangan bersaing dengan orang. Anda akan kecewa. Sangat kecewa. Kan? Apa yang anda boleh buat adalah anda bersaing dengan diri sendiri. Itu je nasihat saya. Bersaing dengan diri sendiri. Letak satu target, anda capai sendiri. Letak satu benda, anda capai sendiri. Jadi anda tak akan kecewa. Kalau nak kecewa pun sikit. Sebab anda yang akan kecewakan diri sendiri. Nah, kalau anda cuba bersaing di dalam keadaan sekarang, jahanam. Apalagi anak-anak kita nanti bila dah besar. Tak payah cakap, besok ni anak saya ni, saya tengok, sekolah agama ni bukan sekolah agama yang terkenal pun dekat ni Kedah. Saya bukan daftar anak saya untuk temuduga Maktab Mahmud. Saya bukan hantar ke temuduga anak saya ke sekolah agama negeri Kedah yang besar tu. Saya nak hantar anak saya ke besok ni ke sekolah agama biasa. Bahasa mudahnya, sekolah agama yang biasa. Sekolah agama kampung lah kata orang. Itu pun 400 orang. 400 orang untuk temuduga dan dia nak pilih 20-30 orang je. Nampak tak saingan tu? Itulah. Itu saya tak setuju kalau orang-orang, tak kisahlah influencer ke siapa ke, orang tua-tua dalam TikTok, kerja dia marah pada orang muda, apalah korang ni lembek. Tak, saya tak setuju. Sebab anda tak duduk di kaki mereka. Dan anda tak perhatikan apa yang mereka lalui. Kan? Jangan bercakap kerana atas zaman. Sebab saya sendiri pun saya tak boleh cakap saya bagus. Mungkin saya boleh kata anda lebih bagus daripada saya. Sebab anda boleh tahan apa yang saya sendiri mungkin tak mampu tahan. Okay. Saya dan anda sendiri tak mampu tahan. Susah. Apa yang saya boleh buat? You apa ni? Anda adik-adik, you bersaing dengan diri you sendiri. You bersaing dengan diri sendiri. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. InsyaAllah. Kalau anda capai sesuatu benda, anda push you punya limit tu. Jadi, kalau nak kecewa pun diri sendiri. Kalau nak berjaya pun, anda rasa puas dengan diri sendiri. Faham tak? Cari kepuasan diri sendiri. Jangan puaskan orang. Okay? Itulah yang saya boleh bagi. Hai Tina. Sama. Saya dapati macam tu lah. Okay? That is saya punya opinion lah. Betul. Hidup bukan untuk puaskan orang. Betul. Tak perlu. Zaman saya waktu saya sekolah rendah, sekolah menengah, kan, memang kami punya saingan tak kuat. Waktu tu saya duduk kat Kuala Lumpur pun, sekolah-sekolah yang top ni boleh kira dengan jari. Kalau nak berebut pun tak ada masalah. Dulu satu daerah, okey saya bagi contoh. Saya tingkatan 5 dekat Kedah. Saya sekolah menengah ada 3. Saya tingkatan 5 dekat Kedah. Waktu saya tingkatan 5, saya masuk pertandingan pidato. Saya mewakili sekolah saya masuk pertandingan pidato untuk daerah Alostar. So, saya buat sendiri saya punya skrip. Saya buat sendiri. Saya tunjuk pada cikgu kata okey cantik. Cikgu pun tak expect saya akan menang sebab saya sekolah kampung ya. Kan? Dia kata tak apalah, asalkan kata orang level saya ni pergi pertandingan hanya sekadar sebagai pasu bunga lah, sebagai hadir je lah. Nah itulah kata orang ada wakil sudah. So saya buat sendiri skrip dan saya pergi pertandingan tu dengan cikgu. Waktu pertandingan tu dengan kuasa Allah, rezeki pada Allah, saya Johan daerah Alostar. Guys, waktu tu sekolah-sekolah yang top dekat Alostar adalah Maktab Mahmud, Sekolah Menengah Sultanah Asma, Sekolah Menengah Syed Omar, Kolej Sultan Abdul Halim.
Empat-empat sekolah ni kalau kat Alostar waktu tu jangan sebut bab apa benda pun diorang akan tapau habis-habisan. Sebut je pertandingan apa ke untuk peringkat daerah, mereka akan tapau habis-habisan. Ni, empat-empat ni. Okay. Saya sekolah Sepampat Kangkung ya. Okay. Saya Johan. Waktu tu saya rasa, dah boleh tahan aku boleh lawan dengan sekolah-sekolah yang hebat ni. Waktu tu. Walaupun waktu tu sekolah menengah dekat Alostar ni ada lebih kurang dalam seluruh daerah Alostar, lebih kurang dalam 20 sekolah lebih je. Okay, dengar betul. Tapi zaman sekarang kalau anda cuba menjadi wakil atau johan dekat daerah Alostar, saya akan tabik gila-gila ke anda. Nak tahu kenapa? Dekat dalam sekolah Alostar ni sekarang lebih kurang, saya tak tahu, 50 sekolah, 100 sekolah. Anda nampak tak? Anda nampak tak betapa banyak saingan anda berbanding dengan saya? Anda nampak tak? Anda nampak tak? Anda punya saingan tu lebih berganda daripada saya, lebih hebat daripada saya. Jadi itulah saya kata. Jadi generasi sekarang lah, saya rasa simpati sikit pada anda. Memang anda sedang menghadapi satu zaman di mana saingan hidup yang sangat susah. Nak ngurat awet pun susah. Kan? Macam saya cakap tadi lah. Dulu kalau saya nak ngurat, katakanlah saya nak ngurat awet kampung sebelah. Ni saya duduk kat kampung ni, rumah mak ayah saya. Saya nak ngurat awet kampung sebelah, nama dia Linda. Duduk dekat tu je. Saingan saya untuk ngurat dia adalah budak lelaki batu 81, budak taman tu ada seorang berkenan kat dia juga. Lepas tu saya berkenan kat dia. Lepas tu ada satu budak kat sekolah. So 4 orang je saingan untuk dapatkan hati si Linda ni. Zaman saya. Zaman sekarang, zaman ni tahun 2024 ni, kalau seorang lelaki nak ngurat perempuan walaupun sebelah kampung, dia terpaksa bersaing dengan ratus lelaki. Laki dalam internet, laki dalam F, laki dekat Bigo, laki dekat W, laki dekat TikTok. Berlambak. Bukan bab kampung je. Laki yang dekat sekolah je lagi, laki yang dekat tu, laki dekat, ya Allah. Samalah dengan orang perempuan pun. Orang perempuan sekarang ni, dia sampai orang perempuan yang zaman sekarang ni, saya ada anak perempuan, saya tahu. Kan? Dia nak pilih laki ataupun dia nak rapat dengan laki, dia pun dah jadi saingan dia terlalu banyak. Okay. Itulah. Macam saya pesan tadi, ilmu saya nak pesan pada generasi adik-adik anda sekarang, anda tak perlu, zaman sekarang ni zaman saingan yang sangat berat. Saya simpati dengan anda. Saya sendiri, saya rasa saya pun tak mampu nak lalui zaman anda ni. Dan apa yang saya boleh nasihatkan, anda tak perlu bersaing dengan orang. Bersaing, jadikan saingan pada diri sendiri. Cukup, insyaAllah. Kalau tidak, anda punya stres, anda punya mental, anda akan cepat depression, anda akan cepat ni macam-macam. Kan? Okay? Berlawan dengan diri sendiri tu, betul, itu je. Siapa bagi gift ni? Kena minum kopi Alan Semi baru pesaing surrender tuan. Sempat ya. Sekarang nak ngorat pun tengok follower lu tuan. Betul. Dia jadi pelik lah. Pelik. Ya. Saya faham. Terima kasih ni abang yang bagi ni. Mbak ni. Kalau akademik tak berapa bagus, majukan kemahiran yang khusus. Ya, memang saingan anda banyak. Tapi ingat zaman sekarang peluang mencari rezeki anda pun sangat banyak. Sangat banyak. Kat situ anda kena fikir positif tentang tu. InsyaAllah. Dulu kan, waktu zaman saya, tak ada siapa nak fikir nak tanam bawang. Tak ada siapa nak fikir, apa benda dah tanam pokok serai. Dulu. Sekarang guys, kamu buatlah apa benda pun, asal barang jadi duit. Kelebihan zaman sekarang. Dekat situ pula. Dia dekat situ pula. Dulu nak cari gerai burger susah.
Dulu tu maksud dia zaman saya. Zaman saya remaja lah. Nak cari gerai burger tu susah. Sekarang bersepah. Nampak tak? Maksud dia peluang tu banyak. Cuma nak kena dengan jiwa anda je. Kena dengan jiwa anda, barang jadi. Confirm. Sebab itu zaman sekarang ni, kan, alhamdulillah memang kamu kena belajar. Memang kena belajar. Dapat SPM, dapat diploma ke, dapat ijazah, dapat apa pun kamu nak kejar. Kan? Tapi jangan expect bahawa kamu akan bekerja dalam bidang yang anda ambil tu. Kerana cabang anda memang banyak. Itu kelebihan zaman yang saya nampak lah. Banyak. Saingan pun banyak. Betul, saingan banyak tapi peluang lagi banyak. Peluang lebih banyak. Peluang lebih banyak. Tak ada, zaman saya tak ada siapa nak terfikir, kan, goreng pisang letak cheese. Sebab tu kalau anda waktu mula-mula keluar goreng pisang dengan cheese, generasi saya confuse. Orang sekarang ni dah gila ke apa? Kan? Contoh. Lepas tu orang dah nampak, wih, rupanya orang boleh buat lah goreng pisang letak cheese. Orang kreatif lagi. Goreng pisang bubuh cheese, bubuh coklat, dia macam itu. Saya bagi contoh yang ringkas. Maksud dia banyak benda zaman sekarang yang tak pernah wujud pada zaman saya. Okay. Tak pernah wujud. Sebenarnya sangat banyak. Trust me. Tu aiskrim pasu. Betul, benda pelik-pelik, betul. Kan? Zaman sekarang main TikTok, dia macam-macam. Kopok leko perisa Apple pun ada tu. Zaman saya tak pernah terfikir benda itu. Ni apa dia? Kopok leko ada rasa Apple. Apa dia? Confuse. Kami confuse sekejap. Otak kami ni jadi macam Windows 98. Ting tong bunyi tu kan. Bila kita start Windows 98 tu dia bunyi ding ding. Itulah. Tek benda blur. Loading. Tak masuk. Okey. Itu kelebihan kamu zaman sekarang. Okay?